Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Kisah Si Tanggang merupakan antara dongeng yang paling popular dalam kalangan orang Melayu. Ia diceritakan melalui lisan secara turun-temurun. Kanak-kanak akan didedahkan dengan cerita ini. Ini kerana dongeng ini mengandungi pengajaran penting yang merupakan salah satu pantang larang dalam adat Melayu, iaitu jangan derhaka kepada orang tua. Pengajaran ini juga selaras dengan ajaran Islam yang menghormati kedudukan ibu bapa. Kanak-kanak yang tidak mahu menurut suruhan ibu bapa akan cepat-cepat diusik dengan panggilan Si Tanggang untuk mengingatinya mengenai kisah tersebut. Beberapa tempat di Kepulauan Melayu dikaitkan dengan dongeng Si Tanggang. Antaranya ialah Jong Batu di Brunei, Batu Cave di Malaysia, dan Batu Malin Kundang di pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat. Tempat-tempat ini menurut kepercayaan masyarakat setempat mengandungi bekas sejarah Si Tanggang menjadi batu. Terdapat juga maklumat di kaki Bukit Tereh di Muar Johor terdapat tinggalan bersejarah ini, dan dipercayai terdapat kubur ibu Si Tanggang oleh sesetengah penduduk tempatan. Kisah Si Tanggang kerap kali dijadikan tema dalam karya-karya Melayu serta digambarkan dalam televisyen dan filem supaya dapat dihayati pengajaran kisah tersebut pada generasi akan datang. Dongeng Si Tanggang disampaikan secara lisan. Oleh itu, ia mempunyai banyak versi yang berbeza mengikut tempat di Nusantara. Dalam versi yang disampaikan oleh orang Minangkabau, Si Tanggang dikenali dengan nama Malin Kundang. Dalam versi Brunei, Si Tanggang dikenali dengan nama Nahoda Manis dan ibunya bernama Dang Ambon, manakala bapanya sudah meninggal dunia ketika dia masih kecil. Bagi yang tidak mengetahui apakah kisah Si Tanggang ini, saya ceritakan secara ringkas sejarah ini. Kisah ini berlaku ratusan tahun dahulu, dipercayai sezaman dengan Kesultanan Melayu Melaka. Si Tanggang merupakan seorang lelaki yang tinggal bersama-sama ibunya dalam keadaan miskin dan daif. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia kecil lagi. Di atas keinginannya untuk menjadi senang dan kaya, Tanggang telah berhijrah bagi mengubah hidupnya selepas ibunya berat hati mengizinkan dia pergi. Selepas Tanggang berjaya menjadi nahoda kapal dagang, dia mula melupakan ibunya yang bersendirian di kampung. Apabila kapalnya berlabuh berdekatan pantai rumah ibunya, maka semua orang kampung heboh mengatakan kapal Si Tanggang sedang berlabuh. Apabila ibunya mengetahui, ibunya bergegas mendapatkan anak tunggalnya itu kerana terlalu lama rindu. Setelah sampai di kapal Si Tanggang, Tanggang tidak mengaku itu ibunya yang daif dan miskin kerana malu di depan isterinya yang merupakan anak orang kaya. Lalu ibunya dihalau dari kapal tersebut. Dengan hati yang remuk, ibunya mendongak ke langit dan menadah tangan lalu berdoa kepada Allah supaya Si Tanggang sedar bahawa inilah ibu yang sebenarnya. Dengan tidak semena-mena, berlaku ribut petir yang sangat dahsyat berlaku dan habis kapal Si Tanggang musnah. Itulah kisah secara ringkasnya.
Selepas diteliti maklumat tadi, mari kita merungkai dari sumber batin pula. Berdasarkan sumber batin yang kami perolehi, kisah si Tanggang adalah kisah yang benar-benar wujud dan berlaku pada abad ke-14 Masihi. Kisah yang diceritakan juga benar dan tiada kaitan dengan mitos atau dongeng. Ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kuasa Allah, dan memang sukar untuk manusia terima berdasarkan logik akal. Sesungguhnya kuasa Allah mengatasi segalanya. Itu juga menguji keimanan kita kepada Allah. Kejadian ini berlaku di perairan Muar atau dulu dipanggil Teluk Dalam. Pada ketika dulu, air laut mencecah di kaki Bukit Terih Muar. Sekarang situasi tersebut dah berbeza atas perubahan faktor geografi yang memakan masa ratusan tahun. Ketika kapal si Tanggang berlabuh sementara di kawasan Bukit Terih tersebut, bermulalah kisah si Tanggang di mana ibunya kecewa dan mendoakan supaya anaknya disumpah kerana melupakan ibunya. Selepas doa ibu si Tanggang selesai, berlaku ribut yang membadai lautan di mana kapal si Tanggang berlabuh. Kapal si Tanggang dipecahkan dengan kilat yang sabung menyabung. Berputar-putar kapal si Tanggang beserta semua anak kapalnya. Kejadian ribut di lautan tersebut berlaku selama 3 hari 3 malam berturut-turut sehingga tiada kapal dan nelayan yang boleh turun ke laut. Begitu dahsyatnya kejadian tersebut hanya kerana derhaka kepada ibu. Apakah yang terjadi pada si Tanggang? Ketika ribut petir, si Tanggang bersujud mohon ampun kepada ibunya tetapi sudah terlambat. Dia mati dalam keadaan sujud dan rohnya dibelenggu pada tembuluk burung helang. Sebab itulah dikisahkan ada burung helang menyebut makku. Itulah si Tanggang. Kemudian semua kapal peralatan termasuk si Tanggang menjadi batu dan terdampar di pantai manis Sumatera, Indonesia. Begitu jauh si Tanggang terdampar dan Allah pisahkan dengan ibunya. Begitu juga serpihan kapal-kapalnya terdampar di Batu Cave dan di Brunei yang membentuk batu sehingga sekarang ada kesannya. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan anggap maklumat sejarah dari sumber batin sebagai mengelirukan, tetapi anggaplah sebagai sumber maklumat yang perlu dipertimbangkan kerana semua maklumat datang dari Allah apabila hamba-Nya memohon pertolongan dan petunjuk. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian komen di ruangan video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini, dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke channel eksplorasi misteri mistik dan scroll di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju eksplorasi mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan eksplorasi misteri mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.